Okey, jadi saya ulang semula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dan alhamdulillah kita bersyukur kerana pada petang ini Allah kumpulkan kita di dalam kelas maya kita kelas maya kita. Kerana biasanya kita berhadapan muka, tapi sekarang ini ada muka nampak tapi kita tak dapat disentuh, tak dapat bersentuh. Dan inilah tuntutan daripada dunia pada masa sekarang ini. Dan alhamdulillah ada yang dapat kita, ada juga masuk dan kita untuk mendapat menambah ilmu kita. Join di dalam majlis ilmu, walaupun majlis ilmu tidak berada dalam satu ruang. Mudah-mudahan keadaan ini pun didoakan oleh para malaikat, insya-Allah. Dan juga selawat dan salam kita untuk Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menuntun dan membimbing kita ke jalan yang diredai oleh Allah SWT. Dan terima kasih pada ibu yang telah menghadirkan diri pada petang ini. Mudah-mudahan kehadiran kita adalah kehadiran yang diredai Allah, didoakan oleh malaikat dan dapat untuk menambah ilmu kita dan berkat pada kita. Dan kita berharap juga dengan hadirnya kita dalam majlis ilmu ini, Allah bagi keampunan kepada kita. Dan sekarang ni sedikit kita ingat satu tafsir yang kita belajar semalam, iaitu linabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya, Allah kan nak uji kita mana yang terbaik amalan. Jadi kita berbuat tu sebaik-baik amalan yang kita buat, ya. Sebaik-baik amalan. Umpamanya dalam menghadiri kelas ini, kita usahakan membuat yang terbaik. Jangan kita buat sambil lewa, ya. Jangan kita buat sambil lewa. Maknanya di sini sebelum hadir kelas tu, macam mana kita nak pergi ke kelas keluar, kita buatlah dengan sebaik-baiknya. Kerana setiap apa yang kita buat tu akan ada catatannya di sisi Allah. Orang ni dia buat berpakaian dengan kemas, duduk dengan baik-baik. Itu daripada nilainya di sisi Allah. Dan kemudian satu lagi, kalau sekiranya kita buat asal jadi sahaja, otak kita pun dia akan rekodkan. Dia akan rekodkan macam itu. Macam kalau umpamanya kita duduk lah. Andai kata kita duduk sambil bersandar, kita duduk, maka kata rekod sekarang, arahan yang diterima oleh otak, kami sedang relax, kami sedang rehat, tak boleh masuk apa-apa. Jadi tak jadi masuklah ilmu yang akan kita pelajari. Jadi berdasarkan kepada keadaan kita itulah yang dibagi instruction oleh keadaan itu kepada otak kita. Jadi kalau umpamanya kita dengan serius menghadapinya, bersungguh-sungguh menghadapinya, maka otak mengatakan aku akan belajar. Aku akan belajar, aku akan untuk ilmu, mudah-mudahan ilmu itu akan dapat. Itu otak kita pun akan bekerja macam tu. Tapi kalau kita sambil relax je, kata otak aku relax katanya kan. Jadi pun tak masuk pula ke dalam otak kita apa yang kita belajar tu. Jadi diharaplah kerana Allah juga mengatakan Azizun Ghafur. Aziz maknanya semua itu dibuat dengan bersungguh-sungguh. Allah tu Maha Perkasa, bersungguh-sungguh, tak boleh main-main. Jadi kita mintalah kalau boleh kita buat segala sesuatu itu dengan ahsanu amala, sebaik-baik amalan. Jadi dan kemudian sebagaimana kita janjikan pada petang ini, kita akan membincangkan mengenai akidah Islamiah. Buku akidah Islamiah. Dan ini macam mana lah ni gambarnya, betul lah ni. Akidah Islamiah dah tahu dah buku ni. Kalau bagi yang tiada buku, nanti insya-Allah cuba cari. Saya akan ambil gambar dia, saya akan masukkan ke dalam grup. Jadi boleh dicarilah. Boleh dipesan secara online, saya rasa. Jadi kita belajar akidah Islamiah ni, kita tak belajar daripada buku 1. Kita masuk buku 2 saja langsung. Kerana dalam buku 1 tu banyak mungkin susah sikit kita nak terima. Kerana dia mengenai sejarah-sejarah daripada Tauhid, aliran-aliran, banyak-banyak aliran. Jadi mungkin kalau bagi pemikiran kita sekarang ini macam bercelaru kita jadinya. Jadi kita masuk saja pada buku yang kedua. Buku yang kedua, jilid 2. Kerana buku ini dah belajar di tempat di Firda Jaya, belajar akidah Islamiah. Kerana dia perlu untuk menentukan bagaimana agar kita berakidah dengan akidah yang betul. Maka dari itu kita baca sedikit
sekapur sirih daripada Menteri Negeri Sembilan. Kerana buku ini diterbitkan oleh Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Sembilan. Jabatan Mufti yang menerbitkannya. Ya. Jadi apa sekapur sirih daripadanya, bagaimana harapan daripada Menteri Besar Negeri Sembilan yang waktu itu adalah Datuk Haji Hassan, ya, Muhammad bin Hassan, ya. Beliau mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, saya baca sedikit supaya kita tahu apa sebenarnya tujuan daripada buku ini, ya. Segala pujian untuk Allah, pencipta dan penguasa seluruh alam. Selawat dan salam kepada Rasulullah dan para sahabat. Kata Menteri Besar, saya bersyukur dan berbangga kerana Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Sembilan telah berjaya menghasilkan terjemahan bahan-bahan ilmiah daripada bahasa Arab. Jadi buku ni asalnya bahasa Arab. Karya yang terbaru yang dihasilkan ialah terjemahan dari kitab Aqidah Al-Islamiyah karangan daripada ulama besar daripada Syria. Jadi buku ini asalnya dalam bahasa Arab, diterjemahkan oleh bagian jamaah mufti, ya, mufti dengan jamaah dia untuk menerbitkan dalam bahasa Melayu. Kerajaan negeri dan Majlis Agama Islam Negeri Sembilan sentiasa mendukung usaha murni seperti ini. Saya penuh yakin bahawa teks akidah Islamiah ini jika diterapkan dan dipahami dengan sempurna, maka ia akan melahirkan natijah kesatuan dan jati diri yang utuh kepada umat ini, lebih-lebih lagi ketika berhadapan dengan cabaran globalisasi. Jadi mungkin diharapkan dapat membina satu peribadi yang utuh dalam segi akidah, ya, dalam segi akidah. Saya sangat mengharapkan agar semua pihak yang terlibat dengan gerakan dakwah Islamiah, termasuklah guru-guru takmir di sini, sama ada dia guru takmir, imam dan pendakwah yang lain-lain, akan menjadikan kitab akidah Islamiah ini sebagai salah satu daripada teks rujukan asasi di dalam aktiviti pengajaran mereka. Jadi memang ini yang dianjurkan ataupun yang dicadangkan oleh Menteri Besar untuk dijadikan sebagai rujukan di dalam belajar ilmu akidah, ya. Dan kemudian apa pula ulasan daripada kerajaan negeri, mufti kerajaan negeri. Kata mufti kerajaan negeri, segala puji hanya untuk Allah, pencipta dan pemilik alam semesta, kerana dengan izinnya juga buku akidah Islamiah ini dapat diterbitkan. Malaysia amnya dan Negeri Sembilan khasnya adalah berpegang dengan mazhab akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ya. Pegangan akidah kita adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Oleh itu, satu teks yang lengkap perlu disediakan untuk dijadikan asas dan panduan masyarakat Islam Negeri Sembilan khasnya dalam subjek akidah. Jadi perlu, inilah buku inilah dia. Okey. Jadi akidah Islamiah yang suci, yang terpisah daripada pengaruh bid'ah. Jadi buku ini buku yang terjauh, terpisah daripada pengaruh bid'ah dan juga khurafat, dan tunjang kepada pembentukan masyarakat Islam yang teguh dan bersatu padu. Jadi buku yang suci daripada khurafat dan bid'ah. Karena mungkin banyak lagi buku-buku akidah yang lain, tapi kita tak tahu, mungkin bercampur aduk akidah dia tu. Jadi sekarang ini yang bersih. Saya mengharapkan dengan terbitnya buku ini, kata mufti, ia dapat dijadikan bahan pengajaran di masjid, di surau dan di tempat-tempat lain. Hal ini adalah kerana umat Islam perlu dibekalkan dengan ilmu yang mantap untuk mengatasi masalah kejahilan dan kekeliruan mengenai Islam. Jadi supaya jangan kita keliru, kerana pada masa ini memang banyak sekali anasir-anasir ataupun orang kelompok-kelompok yang nak mengelirukan kita mengenai Islam, ya. Mengenai agama kita. Jadi kita perlu belajar sesuatu yang bersih dan suci daripada kekeliruan itu, ya.
Macam kalau kita lihat macam di Indonesia ada satu ajaran baru, dia sebut Islam Nusantara. Islam Nusantara yang dia katakan solat tu boleh dengan bahasa Melayu. Solat dengan bahasa Indonesia, bukan dalam bahasa Arab, kerana bahasa Arab bahasa penjajah, kata dia. Jadi kalau akidah kita tak mantap, kita pun mungkin terima keadaan tu, ya. Mungkin kita terima. Jadi kita perlu mempunyai akidah yang mantap, dan di antaranya buku ini boleh dijadikan sebagai panduan. Jadi diharapkanlah buku ini bagi yang boleh mencari buku ini, cubalah ya, cari buku ini, boleh jadi panduan, bukan pada diri kita juga saja, tetapi untuk anak-anak kita nanti. Buku ini ada tak salah saya yang selesai baru 3 jilid lah, baru tak salah. Mungkin akan ada jilid-jilid tambahan. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada WAB Datuk Haji Muhammad bin Hassan kerana sudi melancarkan buku ini, dan juga saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih atas kerjasama semua pihak yang berkaitan secara langsung atau tidak langsung menjayakan penerbitan buku ini. Jadi ucapan terima kasih daripada pihak Mufti. Okey, jadi dah 2 daripada Datuk Muhammad Hassan dan juga daripada Mufti. Dan sekarang apa bagi orang yang pengarah projeknya? Pengarah projeknya adalah Ustaz Muhammad Zahidi bin Ramli, Ketua Penolong Mufti Negeri Sembilan. Kita masuk sikit juga, kemudian baru kita masuk kepada isi daripada buku tu, kerana kita perlu apa sebenarnya buku yang kita belajar, macam mana usaha orang untuk dapat mengadakan buku ini. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi. Kata dia, pertama-tama saya manjatkan kesyukuran kehadirat ilahi Rabbi kerana dengan bantuan dan pertolongannya sebuah lagi buku yang bertajuk Akidah Islamiah dapat diterbitkan dan seterusnya dilancarkan oleh YAB Menteri Besar Negeri Sembilan. Buku berkaitan akidah ini perlu diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu yang memandangkan kemantapan kemantapan kandungan dan pendekatannya, bahasa yang mudah dan sesuai dengan keadaan zaman ini, menjadikan buku ini layak dijadikan sebagai bahan pengajaran di masjid dan di surau serta seluruh Negeri Sembilan. Memang buku yang layak untuk dijadikan sebagai bahan pembelajaran. Saya berharap dengan penerbitan buku ini dapat membantu semua pendakwah dan pencinta agama Islam untuk memberikan didikan dan pengajaran berkaitan akidah Islamiah di Negeri Sembilan untuk menghadapi zaman yang penuh dengan keracunan pemikiran dan penyelewengan akidah sekarang ini. Banyak yang berusaha untuk menyelewengkan akidah kita. Jadi kita perlu belajar mengenai akidah ni. Tapi kadang-kadang kita rasa mungkin berat pelajaran akidah, tetapi kita perlu belajar walaupun berat, kerana inilah asas daripada agama kita. Kalau akidah kita tak betul, maka kita akan terjerumus masuk ke dalam neraka Jahannam. Jadi macam mana pun susahnya, kita kena belajar dengan betul-betul, ya. Jadi akhir sekali saya bagi pihak yang berhubungan secara langsung dengan penerbitan buku ini, para penterjemah dan penyunting sentiasa mengalu-alukan sebarang muhasabah yang membina. Mudah-mudahan teguran dan keprihatinan pembaca akan menambah baik persembahan dan kandungannya. Itulah dia kata mukaddimahnya, yang mukaddimah ataupun kata-kata pengantar daripada menteri, daripada mufti, menteri besar, mufti dan juga penerbit buku sendiri. Okey, jadi sekarang kita akan masuk, ya. Sayang juga tak ada buku. Jadi sayalah dulu, ya. Kalau dah ada buku nanti, insya-Allah boleh kita juga semak di dalam buku. Mengenai iman dan Islam. Ini mengenai iman dan Islam. Huraian tentang iman dan Islam. Apa pengertian iman? Semuanya kita dah tahu dah. Dari dulu kita dah belajar. Sekolah rendah pun dah belajar apa itu iman, apa itu Islam. Sekarang kita ulang kaji lah pelajaran tu supaya lebih mantap kepada diri kita. Pengertian iman dan Islam. Iman dari sudut bahasa ialah semata-mata membenarkan, at-tasdiq, membenarkan, mempercayai, meyakini
Itu yang dimaksud dengan iman tu secara bahasa dia. Ini dia ambil dalilnya daripada surah Yusuf, surah Yusuf ayat 17. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma anta bimu'minin lana walau kunna shadiqin. Dan engkau tidak akan percaya kepada kami sekalipun kami bercakap benar. Ini adalah mengenai kisah Nabi Yusuf, di mana adik-beradik Nabi Yusuf membawa Nabi Yusuf pergi berburu, dan kemudian dimasukkannya ke dalam perigi, dan kemudian dia dah minta kebenaran dengan ayah untuk membawa Yusuf pergi berburu, dengan tujuannya sebenarnya dia punya tujuan untuk membunuh Nabi Yusuf, tetapi dia tak jadi dibunuh, dimasukkan dalam perigi, dan kemudian dia ambil dapat serigala, dapat darah serigala, dilumurkannya ke baju Nabi Yusuf, kemudian dia bawa kepada bapaknya dan menyatakan bahawa Nabi Yusuf diterkam oleh serigala, kata dia, semasa dia ditinggalkan berdepan dengan makanan. Jadi tentu bapaknya tak percaya. Itu dengan tak percaya itulah itu yang kata-kata dia, wa ma anta bimu'minin lana walau kunna shadiqin. Tentu bapa tak percaya cerita kami ni walaupun kami bercakap benar. Jadi mukmin di sini maknanya percaya. Itu dalil makna daripada mukmin itu adalah percaya atau membenarkan. Okey, dan perkataan percaya dalam ayat tersebut bermaksud membenarkan cerita ataupun peristiwa tentang Yusuf tu diterkam oleh serigala. Tadi sebenarnya bohong kan? Itu adalah cerita bohong dia menipu bapaknya. Kemudian pengertian iman dari sudut istilah ulama tauhid. Tadi daripada segi bahasa membenarkan apa saja yang kita benarkan. Kita percaya. Umpamanya ada orang mengatakan, sekarang ni kok di rumah situ ada COVID. Umpamanya lah kan, ada anaknya kena jangkitan COVID, kita percaya tu maknanya dah beriman dah tu. Iman dah tu. Ataupun umpamanya si itu tu dalam keadaan nazak, kita percaya itu beriman lah. Jadi itu makna iman dari segi bahasa. Tapi kalau dari segi istilah syariat, istilah agama, yang dimaksud dengan iman itu adalah membenarkan segala ajaran yang dibawa oleh Rasulullah. Membenarkan segala ajaran yang dibawa oleh Rasulullah yang wajib diketahui, seperti beriman kepada Allah, kepada para malaikat, kitab-kitab, pada Rasul dan hari kiamat, qada dan qadar. Itu yang 6 lah, rukun iman yang 6. Jadi mempercayai apa yang dibawa oleh Rasulullah mengenai kepercayaan kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, kepada Rasul, akhirat dan qada dan qadar. Dan juga begitu juga mempercayai juga, bukannya sekadar iman itu saja, juga mempercayai kefarduan dalam ibadah. Umpamanya diwajibkan salat, kita mesti percaya bahawa salat itu adalah wajib. Kalau kita katakan Allah tak wajib salat tu, maka bermaknanya iman kita dah rosak dah. Boleh jadi kita boleh menjadi murtad. Boleh jadi kita menjadi murtad kalau kita katakan bahawa salat itu tidak wajib. Jadi maknanya bukan sekadar percaya tentang Allah, malaikat, kitab, Rasul, kemudian qada dan hari akhirat, qada dan qadar, tetapi juga mempercayai tentang kefarduan dalam beribadah. Kemudian juga mempercayai tentang apa-apa yang diharamkan, haram membunuh, kemudian kerana disebabkan permusuhan ataupun membunuh secara zalim. Kemudian pengharaman arak, pengharaman riba, zina dan makan harta orang. Itu mesti kita percayai pengharaman yang dinyatakan oleh Rasul kita. Itu termasuk juga dengan iman. Itu maksud iman juga. Jadi percaya dengan rukun iman dan juga kefarduan serta pengharaman segala sesuatu.
Apa maksud dengan membenarkan tadi? Membenarkan segala ajaran tu kan. Ajaran dibawa oleh Rasul. Membenarkan maknanya beriktikad dengan teguh. Beriktikad dengan teguh tentang kebenaran Rasulullah. Itu maksud membenarkan. Kita percaya dengan teguh tentang kebenaran Rasul dan pengakuan. Itu percaya tu, dan kemudian kita akui di dalam hati kita tu. Kita akui di dalam hati kita. Ya, kepercayaan yang teguh tu datangnya daripada hati dan menerima segala ajaran yang dibawa oleh yang dibawanya. Tak cukup kita cakapkan aku percaya dengan Rasul, tak cukup dengan itu saja. Kena teguh kepercayaan itu daripada hati. Kemudian oleh itu tidak memadai membenarkan kerasulan Nabi sahaja tanpa mengakui dalam hati dan penerimaan sepenuhnya terhadap ajaran yang dibawa oleh baginda. Jadi percaya dengan teguh, percaya dengan sepenuhnya apa yang dibawa oleh Rasul. Membenarkan kerasulan Nabi dan ajaran yang dibawanya adalah hukumnya wajib kepada kita. Kalau kita tak benarkan apa yang dibawa oleh Rasulullah itu, maka kita namanya tidak orang yang beriman. Tempat kita akan ada di neraka kalau kita tidak beriman. Jadi membenarkan ajaran yang dibawa oleh Rasul sama ada kita benarkan secara ijmal, secara ringkas, ya. Secara ringkas, memang kita percaya apa saja ajaran yang dibawa oleh Rasul, iaitu percaya dengan kitab Al-Quran, dengan isi Al-Quran, dan kemudian percaya dengan sunnah-sunnah Rasulullah. Ataupun secara tafsir secara terperinci. Terperinci kita pelajari sunnahnya, kita pelajari segala-galanya, itu secara terperinci. Jadi yang wajibnya bagi kita beriman secara ijmal, itu secara ringkas dengan adanya dalil akal dan dalil nakal. Umpamanya kepercayaan, kita percaya tentang di antara rukun iman itu adalah percaya kepada Allah, tentang keesaan Allah. Kita percaya tentang keesaan Allah tu, apa dalilnya? Allah tu esa. Kita mesti kalau dalam apa kita tahu qul huwallahu ahad. Itu Allah esa. Kalau kita lihat di dalam dalil nakalnya, dalil yang daripada Al-Quran. Kemudian kalau kita dalil akal, kita nak bagi tahu orang macam mana. Buktinya Allah tu esa, iaitu alam ini ada. Alam ini ada. Kalau Allah kalau ramai, Tuhan tu alam ini takkan sempurna. Karena dalam satu kapal takkan ada 2-3 nakhoda. Jadi tengok peraturan yang ada dalam ini adalah sempurna, berjalan dengan sebaik-baiknya, maknanya yang mengendalikannya itu adalah Esa. Itu sekurang-kurangnya kita tahu. Secara ijmal lah tu kita tahu. Kemudian pengertian Islam. Tadi pengertian iman. Apakah iman tu sama dengan Islam? Pengertian Islam ialah dari segi bahasa patuh dan tunduk. Patuh dan tunduk. Hal ini berdasarkan kepada firman Allah SWT di dalam surah Al-Hujurat. Itu kalau kita tengok, itu suratnya surah yang ke-9, muka surat 515. Dalam surah itu dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Katakanlah wahai Muhammad, kamu belum beriman lagi, tetapi katakanlah aslamna, kami dah Islam. Kenapa ada kata-kata? Apa sebab daripada turun ayat ni? Ya? Sebab turun ayat tu kenapa Allah suruhkan katakan kepada mereka tu, engkau belum lagi beriman, tapi katakanlah engkau sudah Islam. Karena ada beberapa orang Badui masuk Islam. Lepas masuk Islam dikatakannya amanna, kami dah beriman sekarang. Maka ditegur oleh Allah. Tegur oleh Allah dengan turunnya ayat ni, katakan kepada mereka tu wahai Muhammad, bahawa jangan katakan kami sudah beriman, karena keimanan tu belum lagi masuk di dalam hati kamu.
katakan dengan mengucap kalimah syahadat itu bukan bermakna beriman, tapi sudah masuk Islam, dah tunduk, dah taat kepada Rasul. Itu je baru. Yang keimanan ni dia akan datangnya dengan lama, dia baru dapat datang. Banyak dulu yang kita lalui, yang kita pelajari, baru kita baru bertambah teguh keyakinan. Kalau sekadar kita ucap kalimah 2 syahadat saja, maka itu belum dapat dikatakan kita orang yang beriman. Karena banyak lagi peraturan-peraturan bagi seorang yang beriman. Dia mesti dirikan solat, dia mesti berpuasa, dia mesti percaya dengan malaikat. Banyak lagi hal-hal yang memboleh dikatakan seorang tu beriman. Jadi kemudian pengertian Islam dari sudut istilah tadi, dari sudut bahasa adalah taat dan patuh, tunduk. Dah tunduk, dah masuk Islam, dah diakui Rasul tu maknanya dah Islam dah. Kalau kita tak ada, kita dah ucap 2 kalimah syahadat, macam orang umpamanya dia nak kahwin, nak kahwin, maka dia masuk Islam, dia ucap kalimah syahadat, maka dengan kalimah syahadat itu bermakna dia sudah menjadi seorang Islam. Kalau Islam itu adalah persyaratan, Islam adalah persyaratan, ucapan 2 kalimah syahadat tadi itu adalah persyaratan untuk amalan tu diterima. Ya, adalah persyaratan untuk amalan diterima. Macam pas lah, atau macam tiket lah. Kalau nak naik pesawat terbang, tiket nak naik pesawat tu, itulah dia yang kalimah syahadah tadi tu. Ya, kalimah syahadah tu ibarat tiket untuk dapat masuk naik kapal terbang. Kalau tak ada tiket, tak dapat naik. Walaupun kita ada cukup benda-benda yang lain, tetapi kalau tak ada tiket, tak dapat naik. Jadi macam itulah kalimah syahadat tadi. Ya, ucapan kalimah syahadat adalah untuk sebagai tiket untuk secara zahirnya untuk amalan kita diterima. Pengertian Islam dari sudut istilah syarak, apa dia? Adalah patuh dan menurut ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah. Patuh dan turut ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah tentang amalan zahir yang disyariatkan. Amalan zahir yang disyariatkan, apa dia amalan zahir tu? Iaitu mengucapkan kalimah 2 syahadah. Kemudian mendirikan solat, kita patuh. Ya. Kemudian mengeluarkan zakat, dan kemudian berpuasa di bulan Ramadan dan menunaikan haji. Itu yang dikatakan dengan Islam. Ya. Itu dikatakan Islam. Kalau yang iman ni percaya, tapi kalau yang Islam tu patuh dan menurut ajaran dan melaksanakan amalan zahir yang diwajibkan. Itu Islam. Jadi kalau umpamanya dia dah Islam, dah ucap kalimah syahadat, dan kemudian dah tertulis dah di IC dia agama Islam kerana dia ucap kalimah syahadat, tetapi andai kata dia tidak solat, maka bermakna dia meruntuhkan keislaman dia. Ya. Meruntuhkan keislaman dia, tak sempurna Islamnya kerana dianya adalah rukun. Semalam kita dah belajar rukun tu dia termasuk di dalam kerja kita tu. Kalau Islam, di dalam Islam tu rukunnya tu termasuk. Jadi kelima-lima rukun itu mesti dilakukan. Kalau tidak dilakukan, kalau salah satunya saja tidak ada, maka dia akan sengit, tidak akan dapat terbina Islam tadi kalau rukunnya tak dibuat semua. Ya, jadi kasihan sangatlah kita dengan orang-orang Islam yang dia tidak salat, dia puasa, dia berzakat, dia pergi ke Mekah, banyak yang haji, banyak yang hajah umpamanya, tapi dia tidak dirikan solat. Tu kasihan kita, kerana salat tu pun dia menjadi, selain dari jadi rukun, dia adalah imad, dia adalah tiang seri, tiang seri daripada agama. Tiang seri itu sendiri yang diruntuhkan, yang tak dibuat, maknanya tak akan ada lah terbangun Islam tu. Okey, kemudian bagaimanapun sekarang syarak mengkhususkan pengertian yang umum yang telah ditetapkan itu seperti pengertian yang umum pada perkataan Islam dan iman. Pengertian asal kedua-duanya merangkumi semua kepatuhan dan pembenaran terhadap
Islam dan iman ni. Tapi syarat merhadkannya kepada maksud pembenaran dan kepatuhan khusus. Pengertian iman dan Islam adalah berbeza. Kita dah tahu tadi, iman lain, Islam lain. Sama ada dari sudut bahasanya atau daripada sudut syaraknya, sebagaimana dinyatakan dalam hadis Jibril. Hadis Jibril daripada Umar. Apa hadis Jibril? Ketika Rasul sedang duduk, datang Jibril. Datang Jibril bertanya kepada Rasulullah. Ada datang malaikat bertanya kepada Rasulullah, duduk dia di hadapan Rasulullah, dia tanya kepada Rasul. Di dalam hadis yang panjang, ya, dikatakannya, ya Rasulullah, mal Islam. Dia tanya, wahai Rasulullah, apa yang dikatakan Islam? Kemudian disebutlah Islam itu anta asyhadu an la ilaha illallah, bahwa engkau ucapkan asyhadu an la ilaha illallah, kemudian wa iqamati, dan engkau taqimu solat, engkau dirikan solat, kemudian tu zakat, kau bayar zakat, tasumu Ramadan, engkau puasa bulan Ramadan, wa tuhijjal bait, dan engkau berhaji ke Makkah. Kemudian apa kata orang yang bertanya tadi? Sadaqta, benar engkau bercakap benar. Kemudian ditanyanya lagi mengenai iman. Apa yang dikatakan iman? Ya Rasulullah, apa itu iman? Kata dia. Maka jawab dari Rasulullah, antuk minabillah, engkau beriman, percaya kepada Allah, wa malaikatuhu, dan malaikatnya, dan kitabnya, dan rasulnya, dan rasulnya, kemudian yaumil akhir, antuk minabil yaumil akhir, engkau percaya dengan hari akhirat, dan juga engkau percaya tentang qada dan qadar. Kemudian dia sebut pun sadaqta, benar engkau. Kemudian tanya lagi, mal ihsan, apa yang dikatakan ihsan? Anta'budullah ka'annaka tarah, engkau sembah Allah seolah-olah engkau melihat Allah tu. Sekalipun engkau tak melihatnya, tetapi dia tetap melihat engkau. Jadi 3 perkara tu ditanyakan oleh malaikat Jibril kepada Rasul. Kemudian dia pun pergi. Sudah dia pergi, Rasulullah bertanya, kau tahu siapa orang tu? Orang tu dia pakaian yang cantik, ya? Pakai putih cantik, mukanya cantik. Jadi kemudian Rasul bertanya, kau tahu siapa tu? Allah dan Rasulnya lah yang tahu. Kami tak tahu siapa orang tu datang. Dia bertanya, kemudian dia cakap, benar kau? Dia bertanya, dia cakap, engkau memang betul cakap engkau. Kata Rasulullah, dia adalah malaikat Jibril yang diutus oleh Allah untuk menerangkan mengenai Islam, iman dan ihsan. Jadi malaikat tu bertanya untuk membagi tahu kepada sahabat-sahabat tentang apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan. Sama juga kita kadang-kadang, kita sedang belajar, kita dah tahu dah jawapannya. Kemudian kerana kita tahu di antara kawan-kawan ni ada yang belum tahu lagi, maka kita tanyalah dengan cikgu. Itu apa cikgu? Kemudian dijawab oleh cikgu. Jadi kita bertanya tu nak bagi tahu kawan supaya kawan tahu apa yang patut. Jadi macam itulah malaikat Jibril yang hadis disebut dengan hadis Jibril. Ya. Okey, kemudian bagaimanapun, jadi ada beza antara iman dan Islam tadi. Dan dengan kata lain, setiap perkataan mempunyai maksud tersendiri yang berbeza dengan perkataan yang lain. Bagaimanapun syarat atau agama meluaskan pengertian iman dan Islam. Ada kalanya iman bermaksud Islam, kadang-kadang Islam tu pun bermaksud iman. Jadi dua-dua kadang-kadang. Iman tu bermaksud iman, Islam dan iman. Di mana apa dalilnya yang kadang-kadang syariat menyatakan iman tu adalah Islam juga. Iman tu adalah Islam dan iman, dua-dua digabungkannya. Hadis Rasulullah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bid'un wa sab'una baban. Iman itu ada 70 lebih. Lebih daripada 70 bab. Lebih daripada 70 bab kata Rasul. Adnaha,
Yang paling rendah, bab yang paling rendah daripada iman, petunjuk ataupun sebagai tanda orang tu beriman, yang paling rendah tanda-tandanya adalah imatatul adza fit tariq, tariq, itu membuang duri di jalan. Membuang duri di jalan itu adalah tanda orang itu beriman. Jadi termasuk iman. Sebahagian kecil daripada iman membuang duri di jalan. Dan kemudian wa arfa'uha, dan yang paling tinggi, bab yang paling tinggi daripada iman adalah la ilaha illallah, iaitu mengakui tentang tiada Tuhan yang disembah kecuali Allah. Tiada Tuhan yang disembah kecuali Allah. Itu bab yang paling tinggi dari segi dari iman, ya. Paling tingginya adalah pengakuan la ilaha illallah. Yang paling rendahnya membuang duri di jalan. Jadi kalau kita lah umpamanya jumpa di jalan, nampak sampah, kita ambil, itu adalah termasuk iman juga, ya, termasuk iman juga. Ambil sampah tu, kita buang ke tempat yang patut. Kalau umpamanya kita pergi ke satu biasanya pergi bank lah kan, kita pergi bank, nampak kadang sampah kertas kertas nombor tu kadang-kadang diselerakkan orang je di mana-mana tempat. Jadi kalau kita ambil itu, kita masuk ke dalam tempat, ke dalam tong sampahnya tu, itu tak adalah salah satu tanda bahawa kita adalah orang yang beriman. Sudah melakukan sesuatu yang dibuat ikut termasuk bab iman yang paling rendah. Jadi yang paling rendah daripada bab iman adalah membuang duri di jalan, membuang perkara yang menghalang orang, yang merosakkan pandangan. Jangan kita kena ada orang buang kertas tu merata, kita pun ikut sama. Sama pula kita tidak beriman dengan orang. Jadi hendaknya iman yang ada di dalam diri kita itu kita praktekkanlah di dalam kehidupan kita. Okey, sikit lagi ya. Kerana hari dah 15.46 ya, dalam 4 minit lagi lah. 4 minit lagi bolehkah? Ada kalanya Islam bermaksud Islam dan iman. Apa Islam dan iman? Berdasarkan kepada ayat firman Allah SWT di dalam surah Ali Imran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innad dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang ada di sisi Allah adalah agama Islam, iaitu penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah dan beriman kepada Allah, beriman pada malaikat. Jadi yang dimaksud dengan Islam tu, iman dan Islam tu digabungkan. Walaupun iman tu beza dengan Islam, tetapi ada kalanya syariat menyatukan antara iman dan Islam dengan dalil innad dina indallahil Islam. Okey, dan kemudian hal ini berdasar begitu juga iman kadang-kadang yang dimaksud dengan iman adalah iman dan Islam. Diriwayatkan daripada satu hadis, ini tadi Al-Quran, daripada hadis nyatakan, diriwayatkan daripada hadis Ali radhiyallahu anhu mengatakan, al-imanu i'tiqad bil qalb, iman itu adalah percaya dengan hati, wa iqrar bil lisan, dan mengikrarkan dengan lidah. Ini yang biasa kita ni, dari dulu kita belajar, iman adalah mengiktikadkan dengan hati, mengikrarkan dengan lidah, wa amalun bil arkan, dan mengamalkan rukun-rukunnya. Rukun-rukun daripada iman tadi, percaya kepada Allah tu, kita amalkan rukun-rukun iman yang 6, dengan juga dimasukkan beramal dengan rukun-rukun Islam. Karena kita katakan kita beriman, kita tak salat, maknanya tak adalah iman kita kepada hari akhirat. Jadi disatukan antara iman dengan Islam. Jadi iman tu maksudnya Islam juga. Itu pengertiannya. Jadi al-imanu i'tiqadun bil qalbi. Kita tahu iman tu ada macam segitiga. Dia segitiga, satu hati, i'tikad daripada hati, kepercayaan yang teguh daripada hati, dan kemudian diikrarkan dengan lidah.
Mesti apa lidah yang mengikrarkan tu, iaitu ucapan kalimah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan kemudian kita berikrar la ilaha illallah. La ilaha illallah tu ikrar kita. Tapi kemudian kita amal dengan perbuatan. Jadi ada ketiga-tiganya ni. Tapi kalau ada umpamanya orang yang non muslim, dia cakap la ilaha illallah, kata dia. Ada tak dengar orang muslim macam tu? Ada kan? La ilaha illallah, kata dia. Tapi dia tak i'tikad dalam hati dia. Dia tak beriktikad dalam hati dia, suka mulutnya saja yang bercakap, maka itu tidak dikatakan iman. Jadi iman ni kena tiga-tiga. Percaya dengan hati, ucapkan dengan lidah, dan kemudian amalkan dengan perbuatan. Kalau umpamanya ada orang tengok kita puasa, kawan-kawan sebilik dulu, orangnya non muslim, tengok kita puasa, dia pun puasa juga. Dia amal, tetapi dia tidak ada ucap la ilaha illallah, dan dia juga tidak ada i'tikad, maka ini tidak dikatakan beriman. Jadi iman tu kena ketiga-tiganya tu, segitiga tu, ya? Hati, lidah dan perbuatan. Jadi rasanya kalau untuk hari ini sampai di situ je lah dulu kita belajar, ya. Karena kita sebenarnya untuk setengah jam sahaja, ya. Tapi kita lebih sikit tak apalah kan. Jadi itu makanya mula-mulanya saya terfikir 2 slot 1 hari. Beratlah. Dah dicuba 1 kali hari tu. Yang hari Sabtu tu 2 slot tu memang letih lah kita dibuatnya. Jadi dengan 1 slot ni setengah jam kita lebihkan dalam 40 minit kita buat. InsyaAllah alhamdulillah lah kita dapat hadapi dengan tenang, tak terlalu menyusahkan pelajaran kita. Okey, dan kalau umpamanya ada yang nak bertanya, silalah buka mic kalau nak tanya. Okey. Okey, ada nak tanya? Ada? Ada nak tanya kah? Buka lah mic. Kalau ada nak bertanya. Tak ada. Tak ada apa. Alhamdulillah, sama-sama kasih. Marsita ada nak tanya? Ya? Ya? Terima kasih banyak Ustazah. Sama-sama kasih. Ya, sama-sama. Ya. Alhamdulillah. Razia. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ni Absah baru nak masuk ni. Baru nak join. Tak apalah, terlambat ya. Jadi kita jam 3 sampai jam 3.45. Ini sekarang dah 3.52 sudah kan. Jadi tak apalah terlambat, nanti malam jangan sampai terlambat lah.